you all boleh bahagikan kerja you all. Maksudnya, okay, you divide first method untuk input. So, kawan you buat input. Second method untuk proses. So, dia boleh fokus pada proses. And then last method pada output. So, dia boleh fokus pada output. Dan orang lain boleh buat kerja dia berasingan. Maksudnya, you tak perlu update source code yang sama untuk dapatkan result yang sama. Okay? And then the second idea is reusability. Maksudnya, once you have one method, you can call the method multiple times. Maksudnya, you only need to create a method once, and then you can call it multiple times. Okay? Okay, so method ataupun method lah. In general, we call it method dalam 116 ataupun function ni. Basically, kita ada dua jenis method. Okay? One we call as user-defined built-in method. Okay? So, kalau kita tengok dalam Alice, built-in method. Okay? Kalau dalam Alice, apa sahaja yang you buka tu adalah built-in method. Okay? Cuma built-in method tu kita pisahkan kepada dua. Satu kita panggil built-in function, satu kita panggil built-in procedure. Okay? Okay. Berapa? Okay. Tak nama dia. Ini method. Boleh adalah kot untuk rujukan. Sebab saya nak talikan dia punya istilah. Okay. So, kalau kita tengok dalam Alice, kita ambil lah apa-apa. So, basically, bila kita masuk dalam Alice ni, dia dah ada built-in method. Cuma method ni dia pisahkan kepada sama ada function ataupun procedure. Okay. Okay, tak nak keluar. Apa kita pergi ke sini. So, apa maksud dia? Okay. So, kalau dalam C++ kita panggil function. Okay. Tapi dalam Alice kita tak panggil function. Kita panggil sebagai method. Okay. So, basically method ni dia akan ada dua. Satu built-in yang dah ada. Okay. Ataupun yang kedua. User-defined method. Okay. So, user-defined. Untuk kedua-dua ni pula, okay, untuk function the method ni, tak ada salah nama dia apa. Okay. So basically, okay, kalau function kan, okay, so kita ada void method. Void method maksudnya, dia start dengan perkataan void lah. Void method. Okay. And juga, kita ada non-void method. Okay. Tak kisah, dua-dua kita ada. Void method ataupun non-void. Non-void method ni dia start dengan kepala selain daripada void lah. Okay. And then procedure, user define pun dia akan ada dua benda yang sama. Maksudnya dia akan ada void method dan juga kita boleh create kita punya sendiri void method ataupun non-void method. Okay. Cuma dalam case Alice, okay, bila void method ni, yang ini yang kita namakan dia sebagai procedure. Yang ini yang kita namakan sebagai procedure. So, ini yang kita klik ni. Kalau built-in, yang ini. Kan ada procedure. So, semua ni adalah non-void method. Maksudnya dia tak ada nak returnkan apa-apa. Maksudnya bila you drag kan, ni kalau kita macam kamera ni, okay, move to drag lah, ground. Kan? Maksudnya itu sahaja. Maksudnya kita tak perlu fikir nak returnkan apa value nak kira, nak pulangkan apa. Okay. Maksudnya dia tak ada assignment. Tak ada assignment statement. Okay. Tapi bila function, bila non-void method, bila you nak drag, you kena fikir. Yang ni nak hantar kepada siapa? Nak pulangkan kepada siapa? So bila kita kata get integer from user, maksudnya you kena ada juga pula declare variable bagi nama, kena fikir dia integer. Kan? And then setkan value apa semua, barulah you boleh drag this one masuk ke. Nampak tak beza antara procedure dengan function. Kalau procedure, you tak payah fikir dia nak pulangkan result ataupun tidak. Okay. Kalau procedure, you kena fikir. Okay. Maksudnya kalau dalam C++, okay, bila you kata void method, maksudnya tak perlu fikir. Dia tak perlu fikir nak pulangkan value ataupun tidak. Just gunakan. Kalau non-void method, maksudnya dia ada calculation dalam tu. Ada result yang dia nak pulangkan. So yang ini yang dalam Alice kita panggil sebagai sebab dia ada benda nak. Okay. So kenapa perubahan istilah ni berlaku? Sebab Alice kita berdasarkan
siapa nama dia tu? Si Java. Okay. Tapi you all punya mapping berdasarkan C++. So dia punya istilah tu dari. Okay. And then what else? Okay, so built-in kalau dalam C++ banyaklah built-in method kan, built-in function. So kalau you masukkan IO string, you boleh pakai cout, cin, inline. Okay. Kalau you masukkan IO manipulation, you ada set precision, ada set width. Kalau you masukkan math, ada square root, ada shilling, ada floor, ada log. Kalau string, ni semua you dah tahu lah. Okay. And then user define method, maksudnya you define sendiri. Okay. Simple je idea dia. Okay. So kalau dalam C++, untuk buat siapa namanya method ni, you kena ada declaration dulu. Dia ada step 1, step 2, step 3. Okay. Tapi dalam Alice, step 1 ni tak nampak sangat. Kenapa tak nampak? Sebab kita main klik dia jadi. Okay. Step 2 ni yang akan nampak. Okay. So macam mana nak pakai dalam C++, nanti you belajar. Okay. Kalau void method, maksudnya dia start dengan void. Right? So kalau dia start dengan void, perasan tak? Dia tak ada perkataan return. Kalau dia non-void method, maksudnya dia boleh jadi double, dia boleh jadi empty, boleh jadi float, boleh jadi char and so on. Okay. So dia mesti ada perkataan return. So sama jugalah dengan kita punya user define. Kalau nanti bila kita buat tu, dia akan ada perkataan return. Bila kita buat function, bila kita buat non-void. So kena ingat yang ini paling penting sebenarnya untuk differentiate antara Alice dengan C++. Dalam C++ kita panggil dia sebagai void method ataupun non-void method. Okay. Tapi dalam Alice, void method kita panggil sebagai procedure, non-void method kita panggil sebagai function. Okay. Ya, kita. Okay. Next slide. So kita tengok ya, apa istilah dia dalam Alice. So built-in method dengan user define. Hopefully adalah penerangan istilah dia. Okay. So this one, table. Rasanya kita dah go through dah di slide. Kita tengok pasal data dulu kan. It's okay. Method. Okay, tak ada apa. Okay. Okay. Istilah dia pakai primitive. User define sama. User define. Okay. Non-return. Dia pakai istilah non-return. Tambahkan lagi. Okay. So, ataupun built-in ataupun dipanggil sebagai okay. Ikutlah istilah textbook ni kan. Mana tahu keluar kan. Sama macam bawah ni lah. Bila you belajar C++ nanti nama dia step 1 function prototype. Ada orang panggil function iteration. Step 3 lagi banyak nama dia. Okay. So, and then what else yang dia tambah? Aside from that, istilah textbook dia. Dia pakai istilah no return value. Return. Boleh lah tambah ni. Ni definition bukannya istilah. That's okay. Kita tambah dekat sini. So this one. No return. Okay. Okay. In non-void method, this should be void. Okay. And with return. Sama lah. Dia tak kisah mana. User define maksudnya kita define sendiri, built-in maksudnya dah ada. Itu je. Okay. So macam ni kita nak buat? Simple. Okay. So macam ni kita nak buat? Bagus. Saya habis dalam masa kurang setengah jam. Okay. So you boleh buka buku file. Okay. Kita buat based on this one. Supaya you boleh matchkan nanti kan. Right. You go to page. Where my page? Function. Ni. So you can go to page 136 exercise 5.2. Exercise 5.2 question number. Okay. Page 136. Okay. Exercise number 5. So dia kata write this function definition bla 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 bla. Senang je lah. Okay. Kita try siapkan ni. 4. Ini 8 kali lebih sedikit. Buat lagi. Mau saya senang bilang. Okay.
Okay. Okay. So, bila you baca soalan tu kan, macam soalan nombor 5 tu, semua hopefully you all buka write this function definition. Function quiz percentage. Quiz per that receive the total score of all quizzes and then calculate and return the percentage of the quiz which is 15%. And then function per lab, so you ada baca pun you tahu lah. You kena create 5 function. So itu soalan yang pertama. And then dia sambung lagi, write the main function using all the function above. Okay. So tak kisah mana-mana soalan. Okay. Sama juga kalau saya ajar one to six, saya akan ajar cara dia macam ni. Okay. So apa yang kita nak buat adalah sama karakter. Malah cara one to six kan. Malah karakter. Dia kan, dah terror kan. Lian. Okay. Tak ada apa lah. Normal kan. Yang ni kita boleh jadikan dia sebagai prosedur. Okay. Bagus. Dia juga gini buat ni. So kalau kita perasan ni kan selama ni kita buat dia default kan. Maksudnya kita tuliskan dia, pusing dia, kira jarak dan move. Kan? Maksudnya selama ni kita buat macam ni, betul tak? Apa nama dia? Do together lah. Nanti saya buat dalam together supaya senang. Okay. Okay. So apa kita buat biasanya alien kan? Alien prosedur kan? Semua ni prosedur, betul tak? Okay. So kita akan create dia dalam satu prosedur. Alien turn phase 2. Turn phase 2. And then this one, terpukilkan, terbalikkan. Kan? Move pula turn phase 2. Alien. Sorry, kita buat dalam itulah. Okay. Ni kita buat do together lah. Do in order, do together. Okay. So, kita letak lagi satu dalam do in order. Okay. So selepas dia pusing muka, apa kita nak dia buat, biasanya kita suruh dia kira jarak. Okay. So jarak. Okay. Setkan ni. Okay. So jarak dia, apa dia? Ambillah jarak kan. So jarak daripada function. Kan? So function maksudnya dia nak ada return kan. So return tu maksudnya kita nak simpan balik value. Dia ada terima balik value. Bila kita invoke that one, ada something yang dipulangkan. Macam bila turn phase ni, kenapa kita panggil dia procedure? Kenapa dia jadi non-void? Dia jadi void method. Sebab dia tak ada apa-apa. Dia just pusing, and then that's it. Yang ni, dia ada ambil ukuran and then dia ada kira-kira. Kita pun tambah kira-kira kan. So kita ambil distance tu, between alien to wolf. And then apa kita biasa buat adalah kita bahagikan. Dia bahagi, automatic divide by 2. Kan? And then after divide, kita tolak balik dengan kita tolak lagi dengan mat. Mat, kita tolak pula dengan setengah supaya jarak dia tak dapat. So, dah macam ni, baru kita buat lagi satu procedure. Kita buat dia dalam do together. And then, kita just nak gerak-gerakkan dia kan. Then maksudnya, alien move towards target. Move towards wolf sebanyak jarak. Dan kita copy this one, kita balikkan. Wolf pun move towards alien banyak. So, yang ini biasanya kita buat dulu. Standard lah, minimum lah orang kata. Minimum yang saya akan buat kan. So, dia akan menunjukkan tengah kan. Maksudnya, kat mana pun kita letak, dia akan betul menunjukkan titik tengahan antara orang. So, that's the idea. Okay. So, yang ini kalau kita tengok sekali imbas. Kita dah kira dalam ni, kita gerak dalam ni. So, this is the procedure. Maksudnya, procedure pergerakan sahaja. Dia tak ada apa-apa yang kita nak kira. Okay. So, apa kita boleh buat? Ini kita buat kemudian nanti. Okay. The next one. So, yang lain kita jawab macam biasa. Maksudnya, yang the first one kita declare. So, kalau macam ni banyak ni nak kena declare. Okay. So, kita declare this one decimal number. Okay. The first one kita panggil markah quiz. Okay. Dan setkan 0. Ingat kita nak kena declare yang ni. Ingat berapa? So the next one, markah lab. Pun 0.
And then penat nak declare. Ada dekat 12 je. Decimal and then markah test. Ini baru yang markah user masukkan. Sekejap lagi nak kira percentage pula kan. So, bila you dapat soalan function macam ni, tak kisah mana-mana subjek. So, baca je daripada atas ke bawah dan jawab je input. Maksudnya jawab je sampai you dapat dia punya output. Maksudnya jawab macam ni lah. Tanpa perlu tengok apa function tu. Cuma ambil tahu je macam mana nak buat. Tapi tak perlu fikir apa function dia, apa nama function dia dulu. Just jawab je. Markah apa ni? Markah test. Test dan quiz dah. Markah project. Okay. Dah project. And then, ini baru declare dia punya input. Okay. Markah. Okay. So, lepas you dapatkan markah ni, kita tahu daripada soalan. Dah markah. So, tak apa mana. So daripada soalan kita tahu juga lepas masukkan markah tu akan multiply dengan pemberat and so on. So dapat dia punya percentage. So kita declare lagi decimal percent. Okay. First one and then tambah lagi. So semuanya ni kita tukar nama pula. Ini percentage dia pula. Percent less. Okay. And then what else? Satu lagi. 9%. What else? Test. Okay. Then what else? Satu lagi. Percent. Test. Project. Test. And then last one. Percent. Fine. Tak kan? Itu nama dia. Okey. Sudah dapat semua ni, kita sambung lagi baca soalan. Dah dapat percentage yang ni. Oh, kena dapatkan total score pula. So, kita kena tambah lagi. Maksudnya dah dapat all the percentage, kita akan tambahkan. Untuk tengok dia punya grade. So, percent total. Kita dapatkan. And then dah dapat percent total, kita akan buat one sort of if else based on the score tu, range score tu. So kita akan dapat dia punya grade. So kita boleh tambahkan lah. So dalam ni tak ada char, so kita boleh pakai. Okay. So yang ni kita boleh kata final. Tak masalah kita sebab yang ni dia tak ada char. So saya rasa cukup lah declaration setakat ni. Okay. And then after kita ada declaration, as usual kita akan ada nama dia input. Input yang ni lah, markah quiz kan. So kita akan input. Kita try do in order. So Wolf lah akan tanya kan. Think markah apa nama dia? Sekejap lagi. Okay kan this one. So dia akan progress tu. And then baru kita assign kan. So assign kan untuk markah quiz lah. Markah quiz. So markah quiz itu tu 0 dulu. Okay. And then baru siapa nama dia? Alien akan jawab. Kan? Alien akan jawab sudah akan pakai function double formula. Sudah akan masukkanlah markah quiz tu berapa. Okay. Dan kita buat biasalah. So kita bagi nampak macam alien menjawab. Okay, markah quiz sama dengan kita appendkan decimal number markah. Oh, ni persen. Ni tak biasa. Kalau data salah, kesalahan. Saya assign lagi. Markah quiz. Markah. Kat bawah sekali. Okay. Dia akan masukkan dan dia akan cakap. Boleh tanya markah quiz tu apa. Dan alien akan masukkan lah. Katakan markah 50. Markah quiz sama cantik. Okay.
And then benda ni akan berulang lah. Berulang maksudnya dia akan buat benda yang sama lah. Kan? The second one, bagus juga kan, at least boleh copy paste lah. The next one maksudnya dia akan jadi markup tulis tadi yang kedua markup flat mark. Kan? Dah flat. Yang ni kena tukar. Alah, yang ni kita kena buang. Okay. Tapi tak apa. Tak ada. Susah sangat kan. Markup lab. Alamak. Markup lab. Ini masalah Alice dia tak boleh copy paste kita. Lab. So, kita custom dia. Okay. Dan bukan kita update kan editor. Okay. Dan kita tambahkan, tukarkan kepada markup. Nah, persoalan dia flat. Okay. Siap. Yang kedua. Yang ketiga. Okay kan. So, sebab tu saya suka letak dalam in order lah. 6 So, this one dia tanya pula. Yang ketiga, markup test. Okay. So, markup. So, kita jawab dia dalam bentuk sequential. Yang saya kata dalam bentuk sequential tu. Jawab je macam biasa. Maksudnya walaupun soalan tu function, mula-mula jawab macam biasa. Kenapa kita jawab macam ni? Sebab satu, sebab ni baru belajar kan. So, kita punya assumption, bukan kita punya assumption. So, kalau kita tak mahir lagi untuk tengok soalan terus jawab, so kita bolehlah buat step supaya you tak lost. Supaya you ada reference. That's the idea. Okay. One, okay. Dan kita tukarkan variable kita kepada markup test. Lab. Okay, cantik. Okay. And then what else? Copy lagi. Then the next one, kita akan kata kat sini, markup, akan tanya markup apa pula? Project. Aku nak tanya pun saya tak ingat Aku tanya project. Kita dan kita tuangkan this one. Dan project markup. Tak 5 pun tak apa Jangan ni. Next one kita over. Tak berapa pun boleh. Sebab in the end kita markup project. Dan kat sini dia akan declare markup project. Dan markup project last akhir titik. Dan markup final. Tak? Mark kita buang. Reassign. Okay. Ini markup final. Kita panggil dia punya function. Alright. Dan alien C. Itu aku nak buat. Okay. Maka. Siap lah yang tu. Okay. Kita save as dulu lah. Mana nama export pula? Jadi aku lah. Save as. Ada. Itu semua. Good. Okay. So the next one, baru kita masukkan dia punya. Okay. So proses dia apa? Proses dia tu yang function tadi lah. So apa yang dia nak kira? Sini jangan tengok function. Buat je proses tu macam biasa. So kita tahu the first one dia nak cari percent. Soalan pertama, percent quiz. Percent quiz. So percent quiz ni based on apa? Percent quiz ni based on markah quiz lah. Based on markah quiz. Okay. And then darabkan dengan berapa? Berapa persen dia kata? So darabkan dengan 15%. And then nak cari percentage kan? So bahagikan balik dengan 100. Itulah dia. Yeah. And then next one kita nak cari percentage.
kita nak cari percentage untuk lab. Persen lab so sama dengan markah lab. Markah lab kita nak buat apa dengan dia? Sama. Kita nak darabkan dengan pemberat dia. Berapa? 5%. Tak 5, tak ada. 5. And then kita nak dapatkan percentage bahagi balik dengan 100. Okay. Now what else? Oh tapi ini tak boleh buat macam ni. Variable dia tak ikut pada variable. Tak boleh kita buat baru. And then yang this one, the next one will be test. Test. Project percent test sama dengan markah test. So markah test kita nak buat apa? Markah test sama juga dengan jadi macam mana kalau kita compare kan? So dia dalam C++ dia akan sama macam ni lah. Ni main C++. Boleh tak keluar kat sini. Dia boleh dah. Ni tak. Tak keluar. Balikkan. Alamak, Alice sudah tak keluar. Okey, bolehlah macam ni. Boleh nampak saya besarkan yang tadi. Okay, so kalau bentuk C++ dia akan rupa macam ni. Kita hanya buat this process. Tadi kita dah buat all this input kan. Okay. Kita dah buat C in, C out ni. Sekarang kita buat ni punya. Okay. So apa kita buat sama lah. So markah test. Darab dengan. Okay. Kita darab dengan pemberat dia. 20. And then kita divide by 100. Divide with 100. Okay. Kemudian dalam Alice sebab kita ada masalah copy paste drag drop kan. So sometimes kita kena buat balik misalnya ni. Tapi rupa dia akan sama. Cuma dia akan merah and so on. Sebab dia punya reference. Dia lock dia punya reference. So this one akan jadi markah project. Markah project sama dengan apa? Sama dengan math. Darab dengan project. Project punya pemberat 10. Okay. Dan bahagi dengan X. Right. Divide with. Divide with. Then the last one. Percent final. Sama dengan markah final. Darab dengan berapa persen? Darab dengan 50%. Dan divide dengan divide dengan divide dengan 100. Okey, siap kan? Lah. Okey, so dah ada semua result ni. Ini kali ni saya tak nak display lah dekat kredit. Ni sebab banyak sangat kan. Saya display dekat ni je lah. Siapa? Dia jawab. Maksudnya Wolf lah akan kira kan. Kalau ikut kat sini macam ni lah. Dia punya output. Ni untuk buat kat Alice, untuk output kita just apa ni namanya, bagi siapa tu namanya benda tu cakap. Siapa nama sistem kita? Wolf tu cakap. Proses. Kemudian output. So untuk yang ni Wolf lah kita bercakap. Pakai ni kepada Wolf. So Wolf bercakap kat procedure. Dia see out kan. Apa dia akan see. Terlupa. Okay, kita buat sama ni. So yang ini samalah. Saya copy je yang ni. So kita masukkan yang ini. Dan kita appendkan. Kita appendkan dengan kita punya markup. Semua number. Siapa nama dia? Markup quiz dulu. Dalam bentuk biasa kita masukkan. Okay. And then kita letakkan jarak sikit. Kita string. 1, 2, dash, 1, 2. Macam tu kan. Jadi ada jarak.
And then baru kita display dia punya whole number, decimal number, percent. And then third panel lah, last one. Selesaikan dengan sumber. Okay. Siap lah untuk yang lain tinggal drag kan. Okay. So apa kita boleh buat? So tadi the first one is split, the second one kita akan select lah. Mari kita tukarkan kepada so, select lagi. Select test. So this one tukarkan kepada wah, bagus lagi kali ni. Okay, select test project. Okay, then ada proses yang kita tertinggal. Kita tak cari dia punya total tak apa, jadi kita tambah kita pendek ni. Sebenarnya kita tengok dulu juga dia jadi tak? Ada flow. Okay. Kita ada tertinggal sebenarnya. Kita tak tambahkan all this mark. Okay. So this one akan jadi display macam ni lah. Cuma display ni mungkin kita panjang sikit. Buat awal-awal tambahlah 2 saat setiap ni. Selama sikit di display boleh kita salin kan. Kita letak kalau nak calculate kita put on the okay. So yang ini kita tukar lah. The second one is lab. So markah lab. Third one is test. Markah test. And then markah project. And then markah. And then quiz, okay. And then percent lab. Dia senang je. Percent lab. Percent test. Percent project. And then percent. Okay. So this one kita just tengok raw dia. Okay. So dia mengadap. Kita masukkan 10, 20, 30. Kita tengok Kita tak jawapannya. 10. 20. Okay. 30. Okay. 40. Okay. Belum kita buat tu, kita kira dulu. Sebab kita nak tengok result dia betul ke tak 10. Yang the first one, maka 10 darab dengan 15 bahagi. Macam salah tekan. 10 darab dengan 15 bahagi. Betul lah. Bawah Oh lupa tadi nak cerita pasal parameter. So kita masukkan 10, maka dia. So by right percentage dia 1 point. Kalau 20, yang kedua. So 20 weightage dia lain. 20 darab dengan, ini 5 je. Bahagi 1. Betul lah. Okay, the next one 30. 30 tapi weightage dia pun lain. So this one 30 darab dengan 20 bahagi 100. And then 40. So 40 divided by 10. 40 times 10 divided by 1. 40 divided by times 40 times 10 divided by 4. Then last one kita masukkan 50 lah. 50 saya maka dia sama 50 juga. So 50 times 50 divided by. Okay, kita tengok dapat tak result ni. Saya klik dia hilang. Boleh tengah run. Nampak dia jadi lah tu. 1.06 kan. 4%, then 25%. Okay.
So kita sepatutnya tak pakai that one. Kita pakai equal. Nampak macam negatif pula value dia. So kita tukar this one, dia tak equal. Masuk je dia. One, two. One, two. One, two. So ada dua lagi proses lah kita lupa buat. Satu, kita terlupa sumkan semua. Okay. And then based on the sum, kita terlupa buat checking untuk dapatkan dia ni. Itu tak ada masalah. Kita tambahkan dia. So after we get all this result, kita tinggal ini. The next one kita nak cari percentage total. So apa dia nak buat? Total ni kita tambahkan percentage of our quiz. Tambahkan lagi dengan lepas quiz apa? Lepas quiz lab. Tambahkan dengan percent lab. And then tambahkan lagi dengan what else? Add up with our percent test. Okay. And then we add up with our percent project. And lastly, we add up with our percent. So kita nak cari jumlah je lah sebenarnya. Okay. Tadi macam kalau kita dah kira ni kan. Ini semua kita nak cari jumlah dia. Dapat tak jumlah dia? Okay. So, jumlah dia sepatutnya 37.5 lah kan. Okay. 37.5. So based on this sum, this total, kita nak buat checking. Nak buat checking simple je lah. If kan. If. So the first one, kita tengok dia kata antara 90 ke 100. Okay. This one, kita pakailah. Ini kan. So if our for more or equal, if our percent total is larger, is larger than 90. Okay. Percent final larger than 90, yeah, and our percent final, okay, our percent final must be less or equal. Our percent final must be less or equal than 100. So antara 90 ke 100. So apa akan jadi kat sini? Kita akan kata grade final kita sama dengan okay. So else, kita masukkanlah if yang baru. Tapi kalau tak dah kira kan sekarang. Kuliah raya tu, you all dah try. So that je, next point. So else if. So kita just ubah. Okay. Kalau dia di antara 80. Kita kata baru 80. But less than. Yang ni kita nak tukar operation. Okay. But less than. Okay, tak boleh change. But less than. But our percent final must be less than 80. Like 90. Okay. So yang ini akan dapat grade. Okay. Copy je this one. Okay. Yang ini. So grade C lah. Maksudnya grade C must be more than 70. Must be more or equal to 70. Okay. 70. But must be less than 80. Tak boleh lah reach 80 kan. So must be less than. Maksudnya lah 79.9999 tu. Kita kira sebagai C. Okay. Point D. Else if. So kalau 60 less or equal to 60. 60 sampai less or equal to 70. Okay. Less than 70. So ini akan dapat. Okay. Then next one. Yang ini kosong ke? Kosong ke? Less than 70. Okay. Salah.
So yang ini, oh yes, 60. Salah. Okay, 59 kan? Istilah. Sebenarnya 59.99 pun kita katakan dia. Okay. Then last one, baru kita masukkan grade lah. Yang ini, katakan kalau dia tersalah kan. Kita kata, invalid final. Okay. Sebab kita tak ada charm. Yang kita semua charm kotak lah. Betul kan? Okay. So based on this one, kita tambah, kita guna output. So apa kita boleh buat? Kita kata total. Kita ubah lah. Total mark sama dengan this one. Sama dengan total mark lah. Final persen total. Okay. So yang ini, kita pakai jadi set. Okay. Ini kita nak buat apa? Grade. Final grade. Okay. Grade. So yang ini kita pakai ini. So yang ini kita ubah lah simbol tu. Tak cantik sama dengan kali. Tak buat form. Okay. Bar. Alright. Okay. So kita try again. Kita gunakan input yang sama. Sebab kita dah ada result dia kan. Alah saya pilih input. Tak apa. Masukkan dulu 10. Alah. 20. So, okay. Dia tak nak 30, 40. Okay. Nak tak kita? 10, 21%, okay. 36%, okay. 44%, 50, 25%, tambahkan semua 37%, grade kita dapat. Betul ke? Kenapa 37% masih dapat ni? Tak dapat sebab kita perlu tukar. Okay. Try again after this. So kita try run. Okay. So, kita masukkan sama lah. 10. Sebab dia dah kira 20. 20. 40. Sorry. So 1.5, cantik. 1, cantik. 6, okay. And then 4. And then 2.5. Okay. Total 37.5. Grade F. Okay, cantik. Right. So itu dah cantik. And then kita cuba 2 kali gandakan. Okay. Start kali. Kita 2 kali gandakan. So senang. Hopefully dia lulus kan. Kita nak dia tukar grade. So tadi start dengan 10. So 20. Okay. 20. Next one 40. Okay. Then 60. 80. Then so hopefully dia 2 kali ganda lah. 3. So 2. Okay. 12. Okay. And then 8. Okay. And then 50. So patutnya 75. Grade 60. Okay. Okay. Maksudnya logik kita betul. So siaplah yang ini dalam bentuk sequential. Okay. So yang ini tukar nama dia. Okay. Ini tambah kali dia belakang. Yang ni kita buat dalam bentuk sequential. So sekarang kita akan functionkan dia. Kita akan methodkan. Okay. So ni ke arah macam projek UR nanti lah. Kita boleh print screen. So yang ni dalam bentuk sequential. Kita screen yang ni dulu. Okay. Boleh. Okay. Untuk siapa namanya? Sequential untuk declaration.
So ini untuk input. Okay. And then yang last one untuk tak buat untuk proses. Kan buat sekali tunjuk output. Okay. And then baru okay. So simple. Okay. So ini dalam bentuk sequential. So ini dah siap lah. Kalau kira jawab soalan macam biasa, maksudnya matlamat program ni dah tercapai. Okay, matlamat program. And the C++ tu dah demand. Kita nak cakap you all lah. Boleh, sekejap. Tapi sekarang lah. Kalau you all ni C++ lah. Okay. C++ itu. Alah, kita lah. You all ada kat. Test. Juga C++ boleh. Janji you all nak belajar. Minta lah apa nak minta. Tapi bila saya minta buat kerja tu, orang buat. Barulah fair kan. Minta lah saya. Okay. Ada. Ada sekali. C++. Tapi bila buat exercise ni, yang bukti yang ni. Okay. So, yang ni baru sequential. Okay. Yang C++ tadi tu baru sequential. Okay. So, sekarang kita nak buat dia dalam bentuk function. So, C++ punya function. Kalau kita tengok yang C++ punya function, dia akan jadi macam ni. So, kalau tadi kita ada ceritakan step 1, step 2 kan. So, step 1 dia akan jadi macam ni. Step 2 dia akan ada definition dia. Apa dia nak buat. So, definition ni adalah define lah apa yang dia nak buat. Apa function tu nak buat. Okay. Dan step 3 tu sebenarnya adalah function. Okay. Cuma dalam Alice kita tak ada step 1. Sebab step 1 kita tekan-tekan. Okay. So, macam mana kita nak buat dalam Alice step 1. Saya tunjuk dalam untuk C++ tu. Step 1. Ni. C++. Okay. So, dalam C++ step 1, dia macam ni. Kita nak declare. Kita nak kata function declaration, function prototype. Kita nak kata dalam kita punya program ni ada satu method. Ada satu method nama dia whisper macam dalam soalan tu. Dan whisper tu kata dia akan receive the total score of all quizzes as the parameter. So inilah markah quiz. Total score of all quizzes. Markah quiz. So based on this, dia akan returnkan. Bila return maksudnya dia non-void. Dia akan pakai double ke float ke integer. So depend lah apa yang you nak returnkan. So dalam case ni, kita nak returnkan percentage of the quiz. So kalau kita tengok tadi kat main, kita declare sebagai double. So bila kita declare sebagai double, automatic function kita pun jadi double. So samalah dalam case ni. Okay? So dalam 1.2, 1.16, kita tukar nama dia. So sequential, yang ini kita buat sebagai method. Ini dah jadi method. Jawab soalan. So apa kita nak buat dalam ni? Kita nak define method. So apa nama method dia? So macam mana nak create new method? Kita just go. I don't know where to go. Better. This one. Kan ada ni? Consider function. So kita kena dalam 126, dalam at least kita kena buat siap-siap. Maksudnya you kena fikir. Dia kata create a function ni bukanlah function sebenarnya. Create a method nama dia whisper percentage that receive ni and then ada return. So bila ada sebut je and return, so maksudnya dia adalah non-void method. Maksudnya dia adalah jenis function. So kita klik. Nampak tak? Bila kita klik procedure, dia tak ada apa. Masukkan nama je. Dia tak ada nak kena fikir apa tu namanya, nak kena fikir double ke float ke apa. Sebab tu kita panggil dia void. Dia tak kisah. Dia tak ada apa-apa nak dipikirkan. Tapi bila dia kata function, dia adalah non-void. Maksudnya you kena fikir. Nak letak apa? Nak letak void tak boleh sebab non-void kan. So you kena fikir nak letak double ke float ke apa. Nampak? So dia ada kat sini. Return data type dia apa. So kalau kita tengok yang ini, kita tahu yang ini kita nak buat method nama dia whisper. Kita ikut dalam buku. Whisper. Alamak. Whisper. Whisper. So dia kata and return. Itu keyword dia yang kita kena cari. And return the percentage of the quiz. Percentage of the quiz. Cuba kita tengok balik. Kita tak boleh nak klik kat sini. Kita tengok source code dia.
Kalau kita tengok balik dekat kita punya main, okay, kan? Apa-apa pun kita cari main kan. Cari main. Kita tengok kita punya percentage quiz yang kita kira ni. Inilah dia kan. Yang kita kira ni. Kita declare dia sebagai double. So kat situlah kita boleh dapat tahu apa return data type kita. Apa yang kita returnkan. Variable apa yang kita returnkan. So itulah yang dia akan jadi the same data type for our method. Okay. So yang ini akan jadi decimal lah. Okay. So kita akan click this one. Okay. So dia akan keluar sini. Dia akan keluar sini. Dia akan tambah lah sebenarnya. Dia akan sini. Awak dia tambah. Whisper. Jenis decimal number. Okay. Dan yang ini apa dia akan buat? Nampak tak? Dia ada bagi tahu siap-siap. Kalau dia non-void, okay, dia non-void function, dia automatic. Dia kata return statement required. Awal-awal lagi dah bagi warning. Kalau tidak error. Okay. So macam kita nak buat. So the first one sama juga macam 1 to 6. First one you stand by the return. Return lah apa-apa pun. Macam dalam C++ biasanya you letak the return 0. Kan? Sebabkan ni double. Kan? Decimal number double. The return 0.0. Sekejap lagi baru fikir nak return apa. Okay? Next kita tengok balik soalan. Okay? So kalau kita tengok soalan yang ini. Okay? Sebenarnya Whisper ni dia nak calculate yang ini betul tak? Yang ini, this part. Kan? Yang ini yang kita nak calculate. So apa kita boleh buat adalah kita copy this one. Kita pindahkan dia ke dalam as our reference. Nampak? Sebab dia kuning. Apa? Merah. Okay? Kenapa merah? Sebab dalam cerita ni, Whisper ni pun dia belum declare. Yang ni sebenarnya result dia akan zero. Itu masalah dia dalam L. Walaupun kita dah move copy paste yang bila dia assignment statement, kita kena buat juga yang baru. Okay? Tapi tak ada masalah. Ini hanya reference untuk kita. Okay? So kita boleh disablekan this one. After all kita akan. Okay? So dalam cerita ni, kita perlukan daripada main function kita. Okay? Daripada my first method ni, kita perlukan markah quiz. Sebab markah quiz ni datang daripada this input. Kan? This input, markah quiz. Kan? Kat sini. So kita perlukan daripada main. So markah quiz ni kita perlu jadikan as our parameter. Maksudnya, benda yang kita terima daripada main method, okay, perlu dijadikan sebagai apa ni orang kata parameter. So kita boleh clear lah. Nama sama pun tak apa. Okay. Elok-eloknya kalau nak senang, nama sama lah. So kita boleh markah quiz. Apa nama kita boleh bagi lah. Kalau nak buat lain. Tak apalah kita maintain markah sama. Markah quiz. Okay. Nampak tak? Tapi dia masih merah. Okay. Walaupun kita uncomment, dia masih merah. Kenapa dia masih merah? Sebab dalam Alice, dia punya reference ni berdasarkan Java. So dia lockkan kita punya reference. Ada perspektif. Ada tak? Ni. Dia berdasarkan Java. So dia kompleks sikit lah kalau you tengok kan. Dia akan, yang markah quiz yang ini, dia tak refer kepada this one. Okay. Dia refer kepada yang main. Tapi dia tak ada link, so dia merah. Okay. So the only way you nak update adalah you kena drag balik. So dia akan jadi tapi tak ada perubahan pun kat source code. Cuma reference dia kat belakang. Okay. Susah lah nak cerita sebab dia ada perkataan di nanti bila you belajar object oriented, hopefully you faham lah. Okay. Okay, tapi yang ini pun masih lagi tak ada result. Sebab kalau you tengok this 1% speed, tak ada pun dalam ni. Tak ada tu you declare. Okay. So apa kita nak buat adalah kita declare another variable. Nama dia percentage. So dekat main tadi kita dah tahu kita declare dia sebagai decimal. And then kita just declare dalam. So ini adalah local variable untuk this method. Right? Dia tak error. Tapi yang ini sebenarnya dia tak refer kepada dia. Dia tak refer lah kesimpulan. Saya tahu. So ni kita nak buat ini, saya habiskan dulu. Saya habiskan untuk yang itu. Okay. So siap lah. Ini function definition. Okay. Untuk at least, this is our function definition. Okay. Kalau untuk C++, function definition kita akan berada di atas atau di bawah lah. Dia akan rupa macam ni. Rupa dia akan similar. Nampak tak? Sama je. Berkurang. Declare. Okay. Setkan 0. And then calculate. And then return. Return kita dah lupa tukar. So return this one. Kita akan returnkan this one. Percentage. Okay. Okay. Tapi walaupun kita return this one. Okay. Hopefully lah. Okay. Hopefully bila saya cancelkan this one. Okay. So step 3. Okay.
So yang tadi step 2. Okay. Alah, kacau lah ni. Ni step 2 Ni saya tak step 2. Function. Kita mapkan dengan 1 Step 1 tadi kena drag. So kita tak nampak dalam ni. Kalau dalam ni nampak tak? Dia tak nampak. Dia kena pergi dekat sini. Hopefully nampak. Ada tak? So declare function. Handle. Ni nampak? Ni function definition. Okay. Untuk dalam Java. Step 1 dia buat tak? Dia tak buat pun. Kenapa dia boleh tak buat? Sebab dia bukan objek. Okay, tak ada masalah. Alah, kacau lah ni. So this one dah okay. Okay, so step 3 kita buat dekat dalam kita punya main lah. So step 3 saya tak nak komen Step 3. Okay. So step 3 kita panggil sebagai function call. Ataupun function execution. Ataupun function invocation. Okay. So apa kita nak buat kat sini? Basically kita nak buat benda yang sama macam ni. Tapi apa kita nak buat? Kita nak read. So kita nak dapatkan percentage. Okay. Tapi instead of kita calculate macam ni, instead of kita calculate macam ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak panggil daripada sini, nampak? Kalau kita klik di sini, dia ada baru function whisper. Okay. So apa kita buat? Kita ni tarik dia dan kita katakan variable kita adalah berdasarkan markah quiz. So markah quiz kita sama dengan markah quiz. Mana dia? Ini. Okay. So hopefully dia 0. Tak 0. Okay juga lah. Okay. Tapi sepatutnya dia 0. Okay. Kenapa dia 0? Sebab kita tak override the processing dekat dalam kita punya method tadi. Kita punya function. Try right. Kita nak the first one dia 0. So kita boleh masukkan yang 50. Masukkan 50 semua. So the first one sepatutnya. Kenapa? Sebab kita tak override the calculation. Dia append kepada objek yang lama. Objek daripada main. So dia tak ada kaitan. Nampak? Dia 0. Nampak? Tadi nampak kan? Dia 0 kan? Okay. So kenapa dia 0? Sebab dalam Alice, bila you copy assignment statement, dia akan refer kepada variable yang lama. Reference objek yang lama. So bila you copy, walaupun you copy mesti nampak sama nama you buat sama kan? Tapi kalau you tahu you copy, maksudnya dia tak boleh jadi. Kena buang, kena reassign. So you kena reassign. Okay. So this one, percentage quiz sama dengan markup quiz. Kena buat balik the calculation. Itu kekurangan dia dalam Alice lah. Sebab dia based on object. Okay. So yang ini dah tersalah operasi. Sekarang. Kita tak dengan 15. And then baru math bahasa dengan okay. Right? So that's how you do it. Senang. So kita dah berjaya create our own user defined function. Okay. Yes. Alright. Okay. So samalah untuk buat yang lain. Step dia sama. Okay. So step 1 function declaration. Go here. Decide you want to create procedure ataupun function. So kita baca soalan, the next one let per, dia kata ada return. So bila return automatic dia adalah function. So this one kita ambil decimal number and then kita bagi nama sama macam dia, left. So okay kan? So dia akan buka a new one. So kat sini apa kita nak buat? Kita add the parameter. Jangan add the parameter dulu. Kita copy dulu, kita tengok daripada main kita. Apa yang kita nak copy? This time kita nak copy this one. Okay? So kita copy je walaupun tak boleh nak pakai. Sorry. So copy dulu this one dan masukkan ke our vector. Okay. And then comment ni kita ignore siap-siap, kita letak return. Okay. And then kita tahu dalam ni nak kira percentage. So apa kita kena, dia nak kena receive like marks dulu kan. So apa kita kena buat? Kita kena jadikan dia as parameter. Dan markah left. Okay. And then this one kita declare assignment, declare baru percent left.
Okay. Set. Okay. Oh, okay. Dan kita boleh biarkan dulu yang itu. Lepas kita komenkan yang ini. So this one baru kita assign. Assign sama proses. Lab sama makan lab. And then times V5. Okay. And then divide with. Okay. Dan kita boleh buang this one. And then kita update kita punya returnkan kita punya. Okay. Okay. And then what else? And then step 3 lah. Step 3, kita komenkan this one. Okay. So, rank sama juga assign. Pesan lab. Okay. And then what else? Kita pesankan pesan lab. Oh, sorry. Pesan lab. Sama dengan zero. Okay. So, ini kita akan invoke the second. Nampak? Kita just panggil daripada tepi tu. So, kita hantarkan makan lab yang kita hantar simpan kepada makan lab dalam sekitar parameter. Okay. And then next one, add lagi function. Okay. Apa nama dia? Test per. Okay. Sempat pukul 5 minit. Okay. Per. Date. Okay. So sama prosedur dia. Kita dah buat kat sini. Kita boleh ambil ni as reference. Kopikan dia. And then kita okay. Kita kopikan dia ke dalam. Okay. So yang ni tak ada makna. Disablekan dulu. So kita standby return. Ini okay. Okay. So this one kita redeclare. Dia akan berulang lah. Kalau dah dapat tangkap kan. So, sebenarnya function tidak mengubah apa-apa apa ni orang kata pada result. Persen. Value dia. Oh lupa parameter maka test parameter menambah. So kalau kita dah ada yang main ni kita just forward kepada ni dia jadi mudah. Kita dah ada reference kan. So apa kita perlu buat, kita reassign persen test sama dengan maka test. Dan darab dengan low. Okay. And then bahagi dengan 100. Itu akan jadi. Dengan ini kita boleh. Okay. And then kita update this one lah. Persen. Okay. So the next one. Ini apa lagi? Kita tambahkan lagi. Function. Okay. Kenapa function? Sebab property pun ada perkataan kita. Proper. Okay. Project percentage. So dia pun decimal juga lah. So, yang ini. Kita copy daripada mana? Kita copy daripada this. Oh, lupa step 3. Okay, so step 3 tadi untuk this one. Percent test. Ini untuk kita komentkan dulu this one. Percent test. Fine. Percent test. Okay. Test sama dengan 0. Dan kita invoke function percent. Okay. Parameter yang kita nak hantar maka. So, maka test, maka lab, maka fish, maka test. Dan this one. Kita copy lah. And then kita go to our. So this one. Komentkan. Okay. So return. Siap return. Okay. So return mesti kat bawah sekali. Dia sama macam you buat INT main lah. Okay. So bila you buat INT main, you standby return 0 siap-siap kan. So macam tu lah. Okay. Cuma sebab ni double. So return 0.0. Okay. So this one sama juga. First step. Declare. Percent project. Percent. Ingat tak? Dulu kita pernah kata dalam satu program hanya boleh ada sekali variable kan. Sebab yang ini dalam method. So dia jadi local hanya untuk method. So tak kisah kalau you nak buat nama sama dengan dekat ni. Okay. And then yang ni nama parameter. So tak kisah kalau you nak buat nama. Dah apa pula. Okay. So this one, assign balik. Sama dengan masa project times 10
divide with 100. Okay. Dan kita boleh remove this one. Dan project. Okay. 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 Kenapa dia macam banyak? Sebab ada ni. Kita ada komen okay. Kita tahu. Copy. Okay. Okay. Masuk dalam ni. Oh, nampak seragam kan? Dua. Okay. And then barulah kita buat dekat micrometer. Tadi. Projek dah siap. Disablekan this one. Yang baru. Okay. Persen projek. Sama dengan 2% projek. Input function dia sama dengan markup projek. Okay. Next one. Last one. So this one kita akan buat untuk final. Final. So samalah. Active. Okay. So this one. So nama dia. Final code. Final. Okay. Copy lah. Calculation. Okay. Then this one here. So boleh disebutkan to reference. And then what else? Okay. Return dulu. And then declare. Sebab persen final tak ada dalam cerita ni. Declare. Persen. Okay. And then baru kita. Okay, merah. Kita jadikan dia as parameter. 5. Sebab markup final ni input dekat main kan. Method. So kita jadikan dia as variable. Baru kita define. Persen final sama dengan markup final times 3. Itu aja. And then divide with divide with. Alright. And this one, and then update our return. Jadikan persen. Okay. Okay. And then after that, step 3. Step 3. So yang ini kita dah jadikan dia as method. Kita berkan. So kita assign yang baru. Persen final. Okay, sama dengan dulu je. And kita invoke our function. Okay. Hantarkan markup. Markup file. Betul lah markup final. Okay. Okay. So yang if else ni kita buat next class lah. So basically dah berjaya lah. Kita jadikan dia dalam bentuk function. So saya groupkan dia. This one, kita pindahkan dia. Dan kita nak groupkan dia lah. Hang on. Dia. Yang komen-komen semua kita pindahkan ke atas. Dan saya just salah pindah. Okay, ini kita bagi atur. So semua yang proses biasa kita pindahkan. Kita pindahkan hanya. Ini kita pindahkan. Baik. Saya nanti bila printing nampak cantik lah. Hopefully you faham kan. Ya, saya tak buat selang-selang kan. Takut confuse. Tapi kalau buat statement takut confuse kan. Redor lah. Okay, hopefully you faham lah. Okay. Boleh lah kan. Alright. So yang inilah dia apa jadi. Okay. So basically kita dah menjawab lah soalan nombor 5. Okay. So apa jadi kat sini? Okay. So kalau kita tengok this one, dia tak merubah apa-apa. Okay. Tapi kita buat dalam bentuk function. 10. So by right kita still dapat 37.5 lah. Okay. So 1.5 1 6 4 dan half. So 37 point. Okay. So kalau kita up 2 kali ganda,
20, dan 40, dan 60, 80. Jadi dapat 7 ring kan. 3, 5, tambah 2 kan, 5, 12, 17, 17, 25. Itulah 25. Okay. So, by right okey lah. Maksudnya kita punya function ni dah berjaya. Ada apa soalan tak? Hari ni? Mesti banyak kan? Okay. But it's okay. Don't worry. So, you all try dulu. This one. Okay. Try dulu this one. Shouldn't be a big problem. Okay. So, saya share start dengan buat step 1, kita buat dekat sini kan. Kita tambahkan dekat step 1 dulu. Okay. Okay. So, after step 1, baru you buat semua ni. Okay. So, you buat this one kan. Motion dia semua kena buat balik semua daripada awal. Ingat tu maksudnya jangan apa orang kata, don't just copy daripada siapa nama dia, daripada main, daripada my first method. Dia tak sama macam C++. Nanti bila C++, kalau you all buat macam kaedahnya, maksudnya jawab dulu macam biasa, then only jadikan dia dalam bentuk method. Okay. So you all boleh buat copy paste direct sebab dia tak berdasarkan object oriented. Tapi at least ni sebab dia log the object oriented punya variable. So walaupun nama dia sama tapi dia referring to a different set of object. So dia tak refer kepada objek yang sama lah. So you kena redo the process. Okay. And then ini saya ambil yang kat tengah je lah. Yang atas rasa lagi sama apa semua. So saya hanya ambil dekat part. Okay. Yang proses lah harganya. Ada apa soalan untuk hari ni? So you all boleh try lah. Okay. Kalau saya habiskan pun nanti you all terbeleng. So you all try dulu. Fahamkan dulu the proses. Okay. Yang C++ punya method pun saya share. One. Kalau dalam bentuk C++ is very senang lah. Maksudnya dia dah ada that one. Okay. Dia dah ada. Ini yang mana? Oh ni extra. Ini yang standard lah. Okay. So maksudnya you buat step 1 kan. Dah ada double, triple, variable apa. Then you buat dia punya definition. Step 2. Okay. And then baru you buat step 3. Step 3 macam ni kita buat sama lah macam tadi. You reassign. Okay. And then call the function. Okay. Buat function call lah. And then function call ni simple je. Buang segala reserve word and so on. Okay. Can we choose? Oh cannot. Okay. Untuk 116 dia akan tanya dalam Alice. Tapi Alice don't worry. You tak perlu buat this one. Okay. Untuk project dia buat. Okay. Untuk test ke final ke nanti tak ada ni. Dia akan bagi and then dia tanya apa output. Untuk Alice dia hanya tracing output. Itu sahaja. Untuk yang depan-depan adalah forward kepada sudut ataupun flowchart. So you don't need to worry. At least dia bukannya membuat coding. Coding dia adalah pada projek. Lepas tu projek dia nanti soalan dia lain-lain lah saya bagi. Sebab nak pastikan you all cuba sendiri. Dalam at least tak ada. Dia hanya ada tracing. Maksudnya bila you tengok di source code, you kena tahu apa jadi ke sini dan so on. Okay. So step ni macam ni. So very simple lah. Okay. Can have this one too. Tak ada. Yang extra nantilah. So, bila kita dah buat extra nanti. So you can compare which one to how it happens. Okay. Ini ada question? Ada soalan lain? Ada soalan lain untuk hari ni? Okay. So please try. Very easy. So please try. Tak ada masalah apa-apa saya rasa. So if anything just get back to me. And we discuss the next one. Untuk yang lain-lain saya tunjuk nanti lah. Macam yang ni kalau kita tengok, yang ini semuanya adalah satu double. Dalam kes ni semua double lah masalahnya. Tetapi tak kisah yang depan ni kan. Nanti kita tengok macam ni kita boleh buat void. Macam mana kita buat recycle. Reusable macam mana kita nak tunjukkan. Kalau kita tengok dari sini, adalah saya dah buat kan macam mana tunjuk reusable kan. Kalau macam ni, kalau kita tengok the original one. Apa maksud reusability tu macam ni.
Kalau kita tengok the original one, bila see in see out ni, dia buat benda yang sama, betul tak? Tanya soalan, dapatkan value double. 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 So kalau kita tengok benda ni dia berulang 5 kali. Okay. Itu gunanya reusability tu lah. So apa kita boleh buat adalah kita boleh create satu function, kita bagilah nama apa-apa yang kita suka. Kita boleh dapatkan input. Dapatkan input jenis double. Cuma yang berubah adalah soalan dengan dia punya variable. Tapi tak ada masalah, variable tu bergantung kat mana kita. So next slide kita akan tengok how to improve the reusability. Macam ni saya boleh buktikan the reusability part. Maksudnya saya hanya perlu create satu function tapi boleh pakai banyak kali. Okay. So I guess that will be all for today. Hopefully you try based on the screenshot I give to you. Okay. So if any question, get back to me on next session. It will be on Wednesday. Okay. So for that, that's all. Assalamualaikum.